ansari wal muhajirah. Wahai Tuhan, tidak adalah kehidupan yang selesa kecuali kehidupan akhirat. Jadi nampak Nabi pun rupanya mengikat perutnya dengan batu sebab Nabi pun lapar juga ya. Jadi maknanya di situ tak mungkin seorang pemimpin bicara supaya rakyatnya ikat perut, tiba-tiba dianya kan tak boleh begitu. Jadi artinya sebarkan itu mestilah dalam bentuk amalan, barulah kemudiannya ada makna penyebaran itu ya. Barulah berkesan. Wallahu a'lam. Kenapa tempat solat itu lebih gah dibandingkan dengan tempat luar solat? Oh, di luar lebih gah daripada tempat solat. Kita kena sedia maklum bahawasanya orang yang makmurkan masjid Allah itulah orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, kan. Jadi dalam konteks ini memang betul lah. Maknanya kita kata keutamaan kita ialah kepada agama Allah. Di antaranya adalah masjid Allah. Kita tidak boleh tiba-tiba kita bermewah sedangkan kita menganaktirikan kita kata institusi-institusi agama. Bagi kita institusi agama itu nombor satu. Kita makmurkan, kita mewahkan. Kita nombor dua. Kita tidak boleh mewah kita tiba-tiba institusi agama itu Allahu Akbar. Ya, van jenazah pun tak ada. Tiba-tiba kita boleh melampau-lampau. Tiba-tiba jenazah tu dibawa dengan lori satu tan. Ni berlaku di satu kampung depan mata saya. Saya kata tak ada van jenazah, tak ada. Rumah-rumah besar-besar, tak ada van jenazah. Rumah di kampung tu besar-besar, tak ada van jenazah. Bawa dengan lori satu tan jenazah. Saya tanya, itu lori siapa? Dia kata itu lori arwah lah. Lori arwah. Jadi saya kata, kalaulah dia boleh bercakap, ya tak? Hidup pun susah, mati pun susah. Hidup naik lori, mati pun naik lori. Jadi kalau orang di situ pakat-pakat pungut duit, lalu akhirnya dapat satu van jenazah, yang second hand pun tak apa, dia bedak kan, gincu kan, kemudian tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang dah ada dah di kampung tu. Ya, saya suruh bedak, saya suruh gincu kan. Kata, biar lawa sikit van jenazah tu. Maksud saya ialah, kawan kita sebut tadi ialah bagaimana bila mana kita tersilap dari sudut mizannya ialah bila mana kita mengutamakan family, mengutamakan diri kita, mengutamakan kehidupan kita, tiba-tiba umat memerlukan satu institusi yang selesa, institusi yang nampak cantik, nampak presentable, representable. Jadi tak kenalah apa itu. Semalam saya nampak ada satu rumah yang terlalu mewah. Di sebelahnya suraunya, ya Allah, teruk no apa suraunya. Jadi kalaulah pagar yang mewah ini dapat diperuntukkan untuk memperbaiki surau yang teruk ni, ya tak? Dalam hati tersebut begitulah. Bukanlah saya anti kemewahan, tidak. Tapi measurement kita, mizan kita, patutnya kita utamakan rumah Allah sebelah ni. Daripada kita bermewah membuat pagar yang begitu rupa, tapi rumah sebelah tu dia nak tirikan, sedangkan rumah itu adalah rumah Allah SWT, dalam erti kata surau ke dan sebagainya. Jadi banyak institusi agama ini dianaktirikan kerana kehilangan mizan. Mak bapak tu boleh bertukar kereta, boleh buat kereta baru, tiba-tiba bila cek yuran-yuran anaknya, banyak yang tak bayar. Kawan-kawan saya yang mewujudkan sekolah-sekolah swasta agama ni banyak tertunggak yuran. Ya, banyak tertunggak yuran. Kalau di Manjung itu tunggakan yurannya sampai 120,000. Kampung Gajah Ustaz Mustafa tunggakan yurannya 75,000. Kami di Furqan, ya, maknanya tunggakan yurannya sampai 48,000. Tapi kemewahan ayah-ayah yang menghantar anak itu nampak terserlah. Tapi yuran tak berbayar. Sedangkan guru-guru di institusi agama ini, itulah harapannya daripada yuran itulah. Takkan nak qul huwallah, qul huwallah subhanallah, qul huwallah subhanallah. Kenyanglah kami. Ya. Tak sampai makamnya, dia bukan wali. Ya. Jadi bagi saya, tangguhkan dulu tukar kereta tu, bayarlah yuran. Kesianlah guru-guru ni, gaji bukannya banyak sangat pun.
Ya, gajikannya banyak sangat pun. Jadi kesian kan. Dia pun ada anak-anak dan sebagainya. Jadi di sini gagal melihat mizan yang utama. Tak? Patutnya mizan dari Islam ialah utamakan yang utama. Aula laka fa aula. Utamakan yang utama ya. Wallahu a'lam. Ya, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara dua agama ni, bukan Islam dan Islam. Tak daripadanya dia dapat masuk Islam. Yang bukan Islam ni. Iyalah. Islam, alhamdulillah. Itu daripada hidayah ke atau yang Allah bagilah. Iyalah. Jadi dia masuk Islam memang jakit madalah. Nah. Tapi dia tak bagi jakit. Jadi maksud tu kalau kita biarkan dia biasa saja sampai ke orang sampai dia Lentil-lerin. ya. Jadi apa hukum kalau kita tak ambil kira Tidak orang Ipoh ni, orang Ipoh ni. sebab saya Ustaz. Sebab kerja tu Betul? saya rasa Besar. dengan dia kan. Dia jauh hati. Yalah memang. Jadi apa hukum? Yalah. Sekarang ni dia cuma saya ada kontak dengan dia. Kalau dia dekat dengan kita, hukumnya fardu ain. Kalau dia jauh, hukumnya fardu kifayah lah. Maknanya kata dia di KL, kita nak bantu pun ada kekangan, maka fardu tapi kifayah. Kalau yang jadi fardu ain ialah orang yang dekat dengan dia di sana. Katalah dia duduk di kawasan Datuk Keramat. Orang yang Datuk Keramat itulah yang jadi fardu ain. Kita dari sini bantu juga, tapi hukumnya ialah fardu kifayah. Tapi fardu. Dan fardu kifayah ni kalau tidak lengkap, sempurna, dia menjadi fardu ain. Maksudnya ialah ternyata bahawa mereka yang sana tak membantu, kita yang membantu pun tak cukup sempurna, maka menjadi fardu ain pula kita. Wujudkanlah sesuatu yang boleh dia survive, kan? Wujudkanlah sesuatu yang dia boleh survive. Darul Muallaf, ya, Darul Muallaf. Satu tempat untuk maknanya untuk rehabilitation orang-orang muallaf kan. Dengan pengajiannya, dengan apanya. Dan juga pencarian. Itu saya kata tadi, kita tak jadi job creators, tak? Kita banyak job seekers. Kita kata kita tuan, tapi kita tidak jadi job creators. Ya. Jadi dalam konteks ini, ya. Nah. Apakah kalimah ummati itu merujuk kepada pihak-pihak yang tertentu seperti al-ulama pada satu lamia? Nah. Ada dua benda di situ, ikhtilaf ummati rahmah. Contohnya sekarang kan, betapa adanya rahmat sehingga akhirnya perbezaan di dalam kalangan ulama ini tadi boleh misalnya berjumaat dalam satu qaryah beberapa jumaat. Itu satu rahmat. Ya, justru kita sekarang ada kekangan social distance, maka kita pun akhirnya boleh membuat pelbagai Jumaat dalam satu qaryah. Satu qaryah ni surau ni pada Jumaat, surau. Kalau ikut asalnya dalam mazhab kita tak boleh. Tapi kerana ikhtilaf, ada perbezaan dalam mazhab lain, boleh, iaitu mazhab Hanafi. Maka akhirnya alhamdulillah kita dapat apply jalan keluar kepada social distancing ini untuk berjumaat di pelbagai kita kata surau dan masjid dalam satu qaryah. Ikhtilaf ummati rahmah. Ya, di situ contohlah, di situ contoh betapa bila kita dalam keadaan terdesak begini, perbezaan pendapat di kalangan umatku ini justru ulamanya berbeza, maka itu satu rahmat. Kerana dalam mazhab Hanafi diizinkan, ya, dalam mazhab Hanafi diizinkan dalam satu qaryah boleh, maknanya kita kata boleh mengadakan 2-3 Jumaat pun tak apa. Banyak Jumaat pun tak apa. Ini yang kita sedang applykan sekarang ni. Ini yang kita sebut sebagai ikhtilaf ummati rahmah itu. Ya, itu berlaku. Time. Apakah ini berlaku di kalangan ulama? Betul. Ikhtilaf itu kena berlaku di kalangan ulama dalam erti kata bahawa bukan semua orang boleh ikhtilaf. Orang yang ahli saja yang boleh berbeza pendapat. Orang yang bukan ahlinya macam mana dia nak berbeza pendapat? Orang tidak mahu orang yang berbeza pendapat ini yang dimaksud ikhtilaf di situ ialah ikhtilaf di antara ulama. Dan ikhtilaf itu apabila di bidang cabang-cabang dan furuk-furuk, ianya membawa keselesaan sudahnya bila kita terdesak. Saya nak tawaf. Kalau saya pakai mazhab Syafi'i tak lepas tawaf saya. Jadi saya ada ikhtilaf itu, saya pakai mazhab yang lain seketika itu untuk membolehkan saya tawaf. Barulah sah tawaf saya. Kalau tidak macam mana? Orang ramai, juta. Ya, juta. Itu contohlah. Jadi
Itu rahmatnya di sebalik ikhtilaf lah. Ya. Wallahu alam. Kita sepatutnya habis pukul apa? Habis dah ya? Alhamdulillah. Jadi apa nama tu? Kita berhenti kat mana weh? Biar nampak tempat berhentinya, wakafnya kat mana? Wakafnya sekiranya benar begitu, bagaimanakah pula khilaf amalan berpuak, ajaran yang bercanggah antara satu sama lain boleh timbul dalam agama ini ya? Ini punca apa? Tadi kehilangan mizan tadi. Dia tak nampak mana yang cabang, mana yang pokok. Dia sepatutnya fokus kepada yang pokok. Maka tidaklah akan ada perpecahan, tidaklah akan ada banyak, maknanya kita kata perbalahan. Sekarang gini kita fokus dana, kita cari dana dulu. Jangan kita bincang design itu, design ini. Sekarang kita orang ni nak design, orang ni orang nak design, orang ni. Dah cari yang pokok dulu. Apa? Dana tak ada. Kalau ibarat tadi, jangan bincang menu lama sangat. Oh ni nak pecah. Aku tak nak pecah sesaja. Aku nak pencuk. Ada katanya. Aku tak nak pencuk. Tak nak aku pencuk ni ada. Kaisiknya apa bendanya. Oh ni nak. Nanti. Berat tak ada. Berat tak ada. Jadi kita tu yang boleh timbul tu ialah measurement hilang, rosak. Mizannya rosak. Tak tahu mana yang cabang, mana yang pokok. Mana yang furuk, mana yang usul ya. Wallahu alam, kita berhenti situ ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ni berterusan ya. Kita tak tahu